Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okey, so untuk episod kali ini kita teruskan siri ulang kaji bersama Cikgu. So hari ini kertas 1 SPM 2013. Okey, seperti biasa kamu tulis nama, kelas. Okey. So kita pergi kepada soalan yang pertama. Maklumat manakah yang melibatkan sistem saraf? Okey, sistem saraf. So dia ada dua. Sistem saraf dengan sistem endokrin. Okey. So A, pertumbuhan. B, tindakan terkawal. C, amount air dalam badan. D, aras glukosa dalam darah. Okey. So yang mana yang melibatkan sistem saraf ni? Impuls. Impuls. So pertumbuhan bukan. Amount air dalam badan pun bukan. Aras glukosa pun bukan. So jawapan dia tindakan terkawal. So tindakan terkawal tu berlari, belajar, berfikir macam-macam lah. So dia melibatkan maklumat ataupun impuls sampai ke otak. So itu dia. Yang pertama. Soalan kedua, apakah fungsi reseptor regang? Okey, reseptor regang mengesan rasa sakit, mengesan tekanan, mengekalkan postur badan ataupun mengekalkan suhu badan. So yang ni reseptor regang terdapat di otot, tendon, ligamen. So untuk jawapan ni lebih kepada mengekalkan postur badan. Tu. Mengesan rasa sakit, reseptor, ataupun yang ni rangsangan awal-awal. Tekanan pun sama, deria kulit. Okey. So itu jawapan dia. C. Yang ketiga, Rajah 1 menunjukkan struktur otak manusia. Seorang pelajar telah hilang ingatan akibat kemalangan. A, B, C dan D yang manakah tercedera? Okey. So A, cerebrum, B, cerebellum, C, medulla oblongata. So untuk ingatan, okey, berfikir dan sebagainya, cerebrum. Ni kawasan yang terbesar sekali ni, A. Okey. Soalan nombor 4. Rajah 2 menunjukkan sistem endokrin seorang lelaki. Okey, ni lelaki. So dia tanda label A dekat pankreas. Apakah yang akan berlaku apabila kelenjar A dibuang? A, kadar metabolisme rendah. Tak ada kaitan. B, tekanan darah meningkat. C, aras gula dalam darah. D, meningkat, ciri sel sekunder tak berkembang. So, pankreas berkait rapat dengan gula. Tolong ingat tu, insulin. Soalan nombor 5. Rajah 3 menunjukkan suatu sel yang mengalami pembahagian sel. Okey, ada 4 kat sini. So, label L. Apakah struktur L? Okey, nukleus, sitoplasma, kromosom, membran sel. So, jawapan dia kromosom. Okey, senangnya. Soalan nombor 4. Rajah 4 menunjukkan suatu pewarisan sifat pada manusia. Okey, rambut kerinting dengan rambut lurus. So, rambut kerinting dominan, H besar. So, yang ni kita kena buat. Okey, pecah, bahagi kepada 2. H besar, H besar, H kecil, H kecil. Lepas tu 4 lagi bulatan kat bawah. Lepas tu buat anak panah. Okey, so kita akan dapat H besar, H kecil semuanya. Okey. So, kalau ada besar, dominan. Rambut kerinting. Okey. Soalan nombor 7. Pernyataan manakah yang betul tentang kembar tak seiras? So, kembar tak seiras 2 by 2. Cikgu ajar 2 by 2. 2 sperma. Okey. Berjumpa dengan 2 ovum. So, satu ovum ni, D salah dah. Maklumat genetik yang sama, berkongsi placenta yang sama. Yang ni kembar seiras. Sama atau berbeza jantina. Itulah maksud tentang kembar tak seiras. Okey, dia boleh lelaki-lelaki, perempuan-perempuan ataupun lelaki perempuan. Itu beza dengan kembar seiras.
Soalan nombor 8. Faktor manakah yang menyebabkan mutasi? So, yang ni kerap kali keluar, mestilah terdedah kepada sinaran radioaktif. Okey. Soalan nombor 9. Variasi manakah yang disebabkan oleh faktor persekitaran? So, yang mana yang berubah? Okey. Berat badan ke? Kumpulan darah, jenis duping telinga, kebolehan menggulung lidah. So, of course lah jawapan dia berat badan. Okey, yang ni yang selanjar ataupun berubah. Soalan nombor 10. Apakah kandungan dalam nukleus suatu atom? Okey, kandungan nukleus dalam atom. So, yang dekat luar tu elektron. So, dekat dalam ada 2 proton dan neutron. So, jangan confuse ha. Proton dan neutron. So, yang kat luar tu adalah elektron. Soalan nombor 11. Nombor proton bagi atom X ialah 9. Nukleon 19. Berapakah bilangan neutron? So, tolak saja. Nukleon tolak proton. 19 tolak 9 sama dengan 10. Adalah neutron. Okey. Soalan nombor 12. Pelajar 5 menunjukkan jadual berkala yang tak lengkap. A, B, C, D yang manakah mempunyai 7 proton. So, jadual berkala dikira daripada bilangan proton. Okey, dari kiri ke kanan. So, kita start kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, C. Okey. Soalan nombor 13. Antara yang berikut yang manakah ciri bukan logam? Okey. So, rapuh. Betul lah. Mulu, logam. Boleh ditempa, logam. Permukaan berkilat, logam. So, bukan logam adalah rapuh sifat dia. 14. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan perubahan kimia? Okey, yang ni cikgu dah pesan banyak kali kimia. Contoh dia pengaratan, pembakaran. Okey. So, kat sini pengaratan ada. So, itulah jawapan dia. Senang. Kerap kali juga keluar soalan ni, soalan SPM. So, ais, peleburan ais, penyejatan iodin, penghabluran garam. Tu adalah perubahan fizikal. Kita nampak. Okey. Soalan nombor 15. Rajah 6 menunjukkan pengekstrakan logam X dalam relau bagas. Okey. Relau bagas, 200 darjah Celsius, udara panas bahan buangan. So, leburan X tuling. Okey. So, apakah X? Apa yang tak tulis ni? Timah, emas, aluminium, magnesium. So, of course lah jawapan dia timah. Okey. So, tolong ingat sekali lagi, ingat siri kereaktifan logam. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal aman abadi. Tak tahu keluar soalan ni. Okey. So, bawah daripada karbon, itulah jawapan dia. 16. Rajah 7 menunjukkan susunan radas digunakan dalam penyaluran elektrik sudu besi dengan kuprum. Okey. So, apakah anod dan larutan X? So, larutan X ni mesti ada kuprum. Okey, kuprum. Kuprum. Okey. So, anod ni positif. So, yang ni lah anod. Kuprum. Anod kuprum. So, yang ni. So, mesti larutan dia kuprum 2 sulfat A. Senang je. So, larutan mesti ada kaitan dengan logam yang ingin disadu tu. Kalau kuprum sulfat. Kalau argentum, contoh argentum sulfat. Okey, 17. Persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu proses kimia. Karbon dioksida tambah air dan menghasilkan glukosa dan oksigen. Dan perlukan cahaya. So, yang ni daripada sekolah rendah lagi kita belajar. So, ini adalah proses fotosintesis. Okey. 18. Rajah 8 menunjukkan sinar Y yang dapat dihalang oleh logam Z. Okey, Y. Okey. Kertas, logam Z. So, apakah sinar Y dan logam Z? So, Y ni mula-mula alfa. So, yang kedua adalah beta. Logam Z adalah aluminium. Okey, beta aluminium A. Okey. 19. Rajah 9 menunjukkan proses pembelahan nukleus. Okey. Apakah X? So, ada tahun tu keluar sebelum ni.
pakai peluru. Dia guna peluru apa? Neutron. So, tolong ingat. Neutron. 20. Seorang pegawai di sebuah kilang dikehendaki mengendalikan sebuah kotak yang mengandungi bahan radioaktif. Apakah kaedah terbaik untuk mengendalikan bahan tersebut? A. Menggunakan sarung tangan. Memang salah lah. B. Memakai cermin mata keselamatan. Cukup ke? Salah. C. Menggunakan peralatan kawalan jauh. Okey. Basuh tangan sebelum dan selepas. Okey. So, yang paling tepat adalah peralatan kawalan jauh ataupun tangan robotik. Okey. 21. Maklumat berikut menunjukkan ciri bagi email yang dibentuk oleh kantar cembung. Antara, maya tegak lebih besar daripada objek. So, yang ni dah keluar ni. Tahun lepas ke keluar? 2000 sebelum ni SPM 2012 pun keluar dah ni. Okey. Antara ABCD yang manakah akan menghasilkan ciri itu? So, kalau kamu ingat, maya tegak lebih besar, dia kurang daripada F. So, dia kurang daripada F. So, imej dia kat sini. Okey. So, aplikasi dia kantar pembesar. 22. Darjah 10 menunjukkan struktur mata. Antara ABCD yang manakah mengawal amount cahaya yang masuk ke dalam mata? So, amount cahaya ni dia macam guard. Dia yang kontrol. Cahaya masuk. So, yang mana macam guard kat sini? So, C. C nampak? C yang kontrol. 23. Darjah 11 menunjukkan cahaya berwarna terhasil apabila R dan S bertindih. So, R, S menghasilkan magenta. So, yang ni pun tiap-tiap tahun keluar. Apakah warna cahaya R dan S? So, kena ingatlah. Memperkasakan bahasa MB. Biru, merah. Memperkasakan bahasa Melayu. Okey, Melayu tu apa? Magenta. Tolong hafal lah. 24. Pernyataan manakah yang betul mengenai penyamaran? Kelopak warna-warni untuk tarik perhatian serangga. Warna cerah untuk memberi amaran kepada haiwan lain. Bulu warna-warni untuk menarik perhatian betina. Ataupun boleh menukar warna mengikut persekitaran. So, yang ni penyamaran. So, yang ni lebih tepat. 25. Campuran manakah yang akan menghasilkan keluli? Keluli tu first, ingat besi tu. Okey. So, C. Besi dan karbon. Okey. 26. Maklumat menunjukkan persamaan perkataan bagi suatu proses kimia dalam industri. Hidrogen tambah nitrogen menghasilkan amonia. Okey. Apakah mangking yang digunakan dalam proses ini? So, dia guna besi. Okey. So, hafal sikit ya. Proses haba. Dia guna besi. 27. Antara yang berikut yang manakah kesan baja kimia yang berlebihan? A. Menyebabkan hujan asid. B. Memusnahkan hidupan akuatik. C. Menyebabkan kanser kepada manusia. D. Mengurangkan kadar fotosintesis. So, yang ni tahun-tahun sebelum ni pun ada yang keluar. Okey, baja kimia. Mestilah B jawapan dia. Memusnahkan hidupan akuatik. Okey, tolong ingat. Baja kimia, hidupan akuatik akan mati. 28. Darjah 12 menunjukkan contoh mikroorganisma. Ameba, Euglena, Paramecium. Kumpulan manakah yang akan mewakili mikroorganisma itu? So, of course lah kalau kamu hafal, ni semua adalah protozoa. 29. So, manakah yang akan memusnahkan mikroorganisma dan sporanya? Mesti lebih daripada 100. Okey. 30. Mikroorganisma manakah yang boleh menukarkan gas nitrogen kepada nitrat? So, kalau yang ni dalam pokok kekacang ada bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen. So, B lah. Bakteria jawapan dia. 31. So, yang ni kena kira. Jadual 1 menunjukkan nilai kalori. Okey. Seorang murid mengambil 200 gram nasi. So, darab. 200. Okey. So, 200. Tak kira. 15.3.
darab 200 tambah 9.4 darab 50 tambah 1.2 darab 10. So, kita akan dapat 3542. Terusnya 32. Seorang petani mendapati pokok mangganya menghasilkan buah dalam kuantiti yang sedikit. Unsur manakah yang diperlukan dalam baja untuk mengatasi masalah ini? So, baja NPK. So, kalau ingat buah, mesti ingat fosforus. So, satu lagi fosforus ni, akar yang sedikit pun fosforus juga. So, tolong ingat. 33. Darjah 13 menunjukkan sebahagian kita nitrogen, sebatian amonium membebaskan nitrat, bertukar kepada nitrat. Apakah proses X? So, mestilah penitritan. Proses X adalah penitritan. Apa dia? Bakteria penitritan yang mainkan peranan. 34. Darjah 14 menunjukkan suatu siratan makanan. Padi dimakan oleh burung pipit, dimakan oleh elang. Padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh elang. Antara yang berikut yang manakah pengguna sekunda? So, yang ni cikgu dah beritahu sekunda adalah yang kedua. Okey. So, tikus yang pertama, elang yang kedua. Burung pipit yang pertama, elang yang kedua. So, elang jawapan dia. Senang yang ni. 35. Apakah kesan jika penggunaan klorofluorokarbon yang berlebihan tanpa kawalan? Okey, CFC kita recall balik dalam aircon, dalam tin aerosol, lagi dalam peti sejuk. So, 3 tu ada CFC. So, apakah kesan kat kita? Ramai manusia menghidapi penyakit kanser kulit, suhu bumi menurun, alga tumbuh dengan banyak, aras laut menurun. So, tujuan lapisan ozon ni adalah untuk mencegah daripada sinaran UV. Sebab apa? Kesan sinaran UV ni akan menyebabkan kanser kulit, kalau mata, katarak mata. So, yang tu yang bahaya. So, kesan dia, ramai manusia akan menghidapi penyakit kanser kulit. Okey. 36. Darjah 15 menunjukkan aktiviti manusia. Apakah kesan aktiviti ini? So, yang ni adalah pembalakan. So, A. Menghalang kesan rumah hijau. Menambahkan kawasan tadahan air. Memelihara flora fauna dalam hutan. Ataupun menambahkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. So, bila pokok banyak tak ada, kita duduk bebaskan karbon dioksida dengan asap dan sebagainya, maka makin bertambahlah kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. So, kalau pokok banyak, dia boleh sedut karbon dioksida. Tapi bila berlaku pembalakan, maka bertambahlah kandungan karbon dioksida. Okey. 37. Antara yang berikut yang manakah ciri sebatian organik? Tak mudah terbakar, takat lebur tinggi, okey, sangat larut dalam air, berasal daripada tumbuhan dan haiwan. So, ya, sebatian organik ni berasal daripada tumbuhan dan haiwan. Okay. 38. A, B, C, D yang manakah mengandungi paling banyak minyak? So, yang ni sabut. Cikgu dah beritahu dah. SPM sebelum ni pun banyak kali keluar. Okay. So, sabut yang mana? Yang ni. So, D. Okay. Sabut. 39. Apakah nama proses pembuatan sabun? So, tolong ingat. Dekat dah ni. Sabun saponifikasi. Senang je. 40. So, yang ni pun kena kira. 600 meter dalam masa 120. Jarak bahagi masa 600 bahagi 120, kita akan dapat 5. Straight ya. Masuk je formula. So, ingatan sekali lagi, pelajar tolong bawa kalkulator untuk jawab sains kertas 1. Darjah 17 menunjukkan kereta berjisim 1,500 kg sedang bergerak dengan hal laju 10. Berapakah momentum? So, momentum jisim 1,500 darab hal laju, darab 10. Tambah je kosong satu lagi.
So, 15,000. Ini senang. 42. Seorang murid berjalan tepi pantai berpasir. Jenis kasut manakah yang paling sesuai? So, orang tak pergi pantai dengan kasut tumit tinggi macam ni. Biasanya tengok yang mana yang bila tekanan rendah, cari luas yang paling banyak, yang luas paling banyak. Kasut mana yang paling banyak sekali kena dekat tanah atau pasir. So, of course lah jawapan dia B. Ni. Patah ni. Okey, 43. Pelajar 18 menunjukkan sistem hidrolik. Okey, digunakan untuk mengangkat suatu beban. So, yang ni masuk je formula. Berapakah beban W yang dapat disokong oleh daya 10 Newton. So, tekanan kecil 10 bahagi 0.2 sama dengan X per 1.2. So, bahagi dulu. 10 bahagi 0.2 darab dengan 1.2. Kita akan dapat 60. Okey. Masuk je formula. Pindah je. 44. Apakah tujuan penambahan asid askorbik dalam makanan? A. Memberi rasa manis. Salah. B. Mencegah pengoksidaan. Betul. C. Meningkatkan perisa. MSG ni. Salah. D. Mengeluarkan warna yang tak diingini. So, paling tepat adalah pengoksidaan. 45. Maklumat manakah yang tak dinyatakan dalam Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985? So, banyak-banyak A, B, C, D ni yang tak masuk dalam ni adalah harga. Okey. 46. Maklumat berikut menunjukkan ciri sejenis polimer. Okey, tahan haba. Kenyal, menyerap hentakan. Apakah polimer itu? So, tengok sini. Kenyal mesti getah. So, getah kat sini B ataupun C. Tahan haba, menyerap hentakan. So, lebih kuat. So, getah sintetik. Okay. Compare dengan getah asli. Sintetik lebih tahan haba. Tu point dia. Clue dia bagi. 47. Bahan manakah adalah termoplastik? Lawan dia plastik termoset. Termoplastik ni dia lebih lembut, tak tahan haba. So, backlit kuat. Neoprena termoset, melamin termoset. So, jawapan dia Perspex. Okey. 48. So, yang ni pun kira. Satu gelombang, panjang gelombang 5. Bergerak dengan hal laju. Okey. 100. Berapakah frekuensi? So, frekuensi sama dengan hal laju. Okey. Bahagi panjang gelombang. Hal laju 100. Okey. Bahagi dengan 5. 5. So, dapat 20. Okey. Straightforward je ini. 49. Darjah 19 menunjukkan sistem penerima radio, antena, penala, penyah modulasi, amplifier. Apakah simbol bagi komponen X? Okey. So, komponen X adalah, X ni apa? Hafal dulu. Lepas antena, penala, penyah modulasi, amplifier. So, yang ni adalah speaker. Okey. So, yang mana simbol? Speaker pembesar suara. So, of course lah, C jawapan dia. Okey. Okey, seterusnya 50. Darjah 20 menunjukkan 3 satelit bergerak meliputi permukaan bumi. Apakah keluasan liputan bagi setiap satelit berbanding dengan bumi? So, sudut dia adalah apa ni? 120 per dengan semua sekali 360. So, kita akan dapat 1/3. B jawapan dia. Okey, Alhamdulillah 50/50. So, setakat itu saja untuk video kali ini. So, jangan lupa kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.